Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendakwa penemuan kubur besar di Bucha berhampiran Kiev menimbulkan persoalan tentang kemungkinan berlakunya jenayah perang di Ukraine. Badan dunia itu turut menekankan pentingnya bukti dilindungi. Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB juga tidak menolak kemungkinan berlakunya pencabulan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Bagaimanapun, kaki tangannya di lapangan masih belum dapat mengesahkan jumlah sebenar atau butiran lanjut mengenai perkara itu. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan hampir 300 mayat telah ditanam dalam kubur besar selepas pengunduran tentera Rusia dari bandar berkenaan. Wartawan AFP dilaporkan melihat sekurang-kurangnya 20 mayat di jalanan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres yang terkejut dengan penemuan kubur-kubur besar berkenaan mendesak agar siasatan bebas segera dijalankan. Dalam pada itu, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky menegaskan Rusia bertanggungjawab terhadap pembunuhan dan penyiksaan orang awam di Bandar Bucha. Beliau juga berjanji akan menyiasat dan akan membawa penjenayah ke muka pengadilan. Menurut Zelensky, pihak berkuasa Ukraine kini dalam usaha membina semula Bucha dan bandar-bandar berhampiran. Ini termasuk memulihkan semula bekalan air dan elektrik. Semalam, tentera Ukraine berjaya menawan kembali Kiev. Penemuan mayat orang awam yang bergelimpangan mencetuskan kemarahan global. Sementara itu, 7 orang maut dan 34 cedera dalam serangan Rusia di kawasan pertempatan di bandar kedua terbesar di Ukraine, Kharkiv. Menurut pejabat pendakwa raya wilayah, kira-kira 10 buah rumah dan depo bas musnah dalam serangan di daerah Sloboda itu. Tentera Rusia turut melepaskan tembakan ke arah pekan berhampiran Degachi, mengorbankan sekurang-kurangnya 3 nyawa dan mencederakan 7 yang lain. 6 orang lagi terbunuh di Donetsk. 11 orang cedera manakala 10 ditahan dalam pertempuran antara penduduk Palestin dengan polis Israel di luar kota lama Baitul Maqdis Timur. Wartawan AFP melaporkan pihak polis melepaskan gas pemedih mata dan bom tangan di hadapan pintu Damsyik ketika penduduk Palestin berkumpul selepas menunaikan solat tarawih. Hampir 100 migran maut di perairan antarabangsa selepas meninggalkan Libya dengan menaiki bot yang sesak. Menurut Badan Amal Doktor Tanpa Sempadan MSF, sebuah kapal tangki komersial Allegria 1 telah menyelamatkan 4 orang di Mediterranean. Mangsa yang terselamat dilaporkan berada di lautan selama 4 hari di dalam bot yang dinaiki hampir 100 migran sebelum diselamatkan. Kira-kira 96 orang lagi maut. Presiden Serbia Aleksandar Vučić mengumumkan memenangi pilihan raya umum yang diadakan pada Ahad. Keputusan rasmi dijangka diumumkan lewat hari ini. Namun Vučić yakin dengan prestasi cemerlangnya hanya beberapa jam selepas pusat pengundian ditutup. Dalam ucapannya di televisyen, beliau mendakwa meraih 60% undi. Jika kemenangan Vučić disahkan, ini bermakna beliau mendapat mandat untuk berkhidmat sepenggal lagi dan melanjutkan pemerintahannya selama sedekad di negara Balkan itu. Sukan tenis terbuka Miami, Carlos Alcaraz muncul juara termuda kejohanan itu selepas bintang Spanyol berusia 18 tahun tersebut menewaskan Casper Ruud dari Norway sekaligus merangkul kejuaraan pertamanya dalam ATP Masters. Dalam aksi akhir, Alcaraz menang 7-5, 6-4. Beralih ke bola sepak La Liga Spanyol, Barcelona meraih 3 mata selepas menewaskan Sevilla 1-0 di laman sendiri. Gol kemenangan Barca disumbangkan oleh Pedri pada minit ke-72. Klub Katalan kini di tangga kedua Liga berkongsi 57 mata dengan pasukan ketiga dan keempat, Atletico Madrid dan Sevilla. Real Madrid pula gah di puncak Liga dengan 69 mata, berbaki 1 perlawanan. Aksi lain, Athletic Bilbao tumpaskan Elche 2-1. Real Betis 4, Osasuna 1. Granada terikat 2-2 dengan Rayo Vallecano. Valencia juga seri tanpa jaringan dengan Cadiz. Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.